ketua kelas bagi salam. Selamat petang, Cikgu. Oke, selamat petang semua, boleh duduk. Terima kasih, Cikgu. Oke, apa kabar semua? Oke. Semua sudah ready untuk belajar? Oke, sebelum kita exam hari itu kita sudah masuk bab 5, tapi untuk 5.1 saja, yaitu pengatasan Kesultanan Melayu Melaka. Masih ingat lagi? Atau ada yang sudah lupa? Oke, cikgu akan tanya beberapa soalan ringkas untuk recall balik apa yang kita sudah belajar sebelumnya. Siapa pengasas Kesultanan Melayu Melaka? Siapa? Parameswara. Melaka diasaskan di mana? Sungai apa? Bukan Sungai Mekong. Sungai Bentam atau Sungai Melaka. Ada beberapa faktor kenapa pemilihan lokasi strategik oleh Parameswara. Kenapa dia pilih Melaka itu untuk jadi mendirikan sebuah kerajaan? Ada 4 faktor kan? Ya. Masih ingat lagi apa? Masih. Oke, sebutkan. Yang pertama, galuan perdagangan. Kedua, bentuk muka bumi. Yang ketiga, benteng pertahanan. Dan yang keempat, terlindung dari angin monsun. Oke, nampaknya ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Tidak, Pak. Oke, hari ini kita akan masuk ke topik yang kedua dalam bab 5, yaitu kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk kamu menerangkan 2 daripada 3 faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi faktor kegemilangannya ada 3, tapi objektif hanya memerlukan kamu untuk ingat 2 daripada 3. Boleh? Oke, untuk ini kamu boleh lihat buku teks kamu muka surat 74 hingga 79. Oke, faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang pertama adalah kepemimpinan raja. Dalam faktor kepemimpinan rajanya ada 4 aspek lagi di dalamnya. Yang pertama adalah keturunan Raja Palembang, di mana Raja Melaka ini dikatakan berasal daripada durian keturunan anak Raja Palembang yang bersusun galur daripada Iskandar Zulkarnain. Itu disebut dalam riwayat Sulalatus Salatin, hikayat dalam Alam Melayu lah, yang tulis berkaitan kerajaan Alam Melayu. Oke, jadi apabila Raja Melaka ini daripada keturunan Raja Palembang, ia memberikan taraf kedudukan yang tinggi kepada Sultan Melaka. Boleh? Oke, yang kedua adalah peranan yang unggul, di mana raja ini mempunyai berbagai peranan. Antaranya adalah sebagai simbol perpaduan rakyat, ketua angkatan tentera, mengetuai hubungan diplomatik, menyelaras kegiatan ekonomi, dan menegakkan keadilan. Jadi boleh dikatakan raja ini sebagai ketua untuk segala bidang, ya, sebagai
ketua negara, ketua tentara, ketua hubungan diplomatik, ketua ekonomi, dan ketua keadilan. Yaitu keadilan maksudnya raja nih seseorang yang akan menjatuhkan hukuman. Boleh? Ada berapa peranan? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ingat? Oke, dan yang ketiga adalah kedaulatan dan daulat dan alat kebesaran. Di mana daulat ini bermaksud kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin, dan rakyat akan mengakui kedaulatan raja dengan memberi taat setia. Jadi terdapat juga alat kebesaran di raja, sebagai contoh cap mohon, nobat, keris, lembing, dan mahkota. Dan yang keempat adalah kewibawaan, di mana raja memiliki ciri kepemimpinan seperti adil, berwibawa, mengambil berat tentang kebajikan rakyat. Dan raja memerintah berdasarkan bidang kuasa dalam hukum kanun Melaka, yaitu undang-undang yang diamalkan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Oke, boleh ingat ada 4 aspek dalam faktor kepimpinan raja. Yang pertama adalah tadi keturunan Raja Palembang, yang kedua peranan yang unggul, yang ketiga dan yang keempat kewibawaan. Oke, ini adalah contoh-contoh alat kebesaran di raja. Yang di sana itu cap mohon. Cap mohon ini digunakan untuk mencap dokumen-dokumen yang penting. Nobatnya adalah, kamu tahu apa? Alat muzik. Hanya harus digunakan untuk meraja. Dalam majlis atau adat istiadat di raja hanya digunakan oleh raja. Dan seterusnya ada keris, mahkota, dan pending di raja. Pending di raja ni macam perhiasan yang raja guna di pinggang. Jadi kurang macam tali pinggang. Okey? Ada soalan? Ya, seterusnya kita akan masuk faktor yang kedua, yaitu sistem pentadbiran. Kesultanan Melayu Melaka ini mengamalkan sistem pentadbiran berasaskan sistem pembesar 4 lipatan, di mana dalam setiap peringkat pentadbiran terdapat pembesar yang dilantik bagi mengizinkan pentadbiran. Dan pembesar merupakan pentadbir kerajaan pada peringkat pusat, jajahan, daerah, mukim, dan kampung. Pembesar berempat merupakan pembesar di peringkat pusat dan merupakan tonggak utama pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Jadi yang penting kamu hanya perlu ingat pembesar berempat. Okay, ini adalah macam dia punya piramid sistem pentadbiran. Yang di atas sekali ada sultan sebagai ketua negara, dan yang kedua adalah pembesar berempat. Mereka dibantu lagi oleh pembesar berenam, pembesar 16, dan seterusnya pembesar 32. Boleh ingat piramid ni? Okey, ini adalah pembesar 4 lipatan yang merupakan pembesar utama dalam sistem pentadbiran. Dalam pembesar 4 lipatan itu ada 4 jawatan. Yang pertama adalah bendahara, yang merupakan penasihat raja, menteri utama peringkat pusat, ketua turut angkatan tentera, angkatan perang, ketua hakim, dan pemangku raja. Jadi maknanya kalau raja ni tidak dapat bekerja atau sakit dan sebagainya, bendahara yang akan membuat kerja sultan, atau tapi dia menjadi pemangku. Dia dikira sebagai orang kanan raja. Okay. Dan yang kedua, penghulu bendahari. Satu orang boleh baca? Ada yang mau baca? Angkat tangan.
Kalau anda nampak boleh datang ke depan dan baca. Sudah? Atau boleh je baca di buku teks sama aja. Oke, satu orang pilih. Penghulu bendahari. Penghulu bendahari. Pemungut nasib atau bukti. Ketua saudara bendahari. Ketua urus sindia istana. Ketua syabatan. Oke, terima kasih. Oke, penghulu bendahari ini pemungut hasil atau bukti. Penghulu bendahari ini lebih kurang sebagai sekarang Menteri Keuangan, kerja menguruskan keuangan negara. Kurang macam itulah. Oke, dan yang ketiga kita ada jawatan temenggung yang merupakan ketua polis dan penjara, penguasa bandar dari Kota Melaka, pegawai protokol istana dan hakim di darat. Dan yang keempat kita ada laksamana. Satu orang lagi boleh baca, ada laki lah. Ketua Angkatan Laut, Pengawal Pribadi Raja, Ketua Duta, Ketua Utusan Negara Luar, Hakim di Laut. Oke, terima kasih. Ukti, oke, bagus. Ada juga yang tanya, ukti itu apa? Tahu ukti apa? Ya. Oke, ukti ini adalah pembelian. Maknanya, contohlah, negara luar yang ditakluk atau di bawah naungan Kesultanan Melaka, mereka perlu menghantar ukti pembelian kepada Sultan Melaka atau Kerajaan Melaka. Bukti ini perlulah berupa benda-benda yang berharga. Sebagai contoh boleh jadi duit, emas, perak dan sebagainya. Faham? Selanjutnya tugas pembesar. Pembesar pun ada tugas yang tersendiri, yaitu menjaga keamanan kawasan, mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah, membekalkan tenaga tentera ketika perang dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem gerak. Dan pemerintah atau Sultan Melaka juga akan mengurniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Dan kenapa Sultan atau pemerintah ini mengurniakan kawasan khas kepada pembesar? Sebab dia raja mahu mendapatkan sokongan daripada pembesar. Itu adalah dia punya sebab. Dan kawasan pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pegangan. Kawasan pembesar jajahan atau daerah dikenali sebagai kawasan pemakanan. Itu adalah kawasan yang dikurniakan oleh raja tadi. Ya? Pembesar yang mempunyai kawasan ini juga mereka boleh mengutip cukai dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai bukti. Lebih kurang juga sama. Ya? Paham? Ada soalan? Seterusnya faktor yang ketiga, kita ada sistem perundangan. Ini adalah faktor terakhir dalam faktor kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Oke, untuk sistem perundangan di Kesultanan Melayu Melaka ini menggunakan 3 undang-undang. Ya, yang pertama adalah Hukum Kanun Melaka. Kalau ikut tengok buku teks kamu, Hukum Kanun Melaka ini ditulis semasa pemerintahan Sultan Juga Fakhdah dan ditulis semula secara teratur pada pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Undang Hukum Kanun Melaka ini mempunyai 4
undang-undang yang berkaitan keistimewaan tanggung jawab raja dan pembesar. Terdapat juga hukum Islam yang berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Jadi dengan adanya hukum Kanun Melaka ini dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan dalam kerajaan Melaka tersebut. Okay? Seterusnya undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka yang mempunyai 25 pasal. Undang-undang ini menerangkan tentang peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara berjual beli, dan mengandungi tanggung jawab nakoda, anak kapal, kiwi dan syah bandar. Dengan menggunakan undang-undang ini, aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar. Ya. Kiwi dan syah bandar. Okay, kiwi itu kalau kamu tengok di buku teks kamu, dia ada bagi makna. Makna kiwi itu, kamu baca. Saudagar yang menghantar dan menyebarkan barangan mereka untuk diperdagangkan. Jadi mereka di kiwi ini, mereka menyewa petak tempat letak barang di dalam kapal atau perahu, dan sekiranya kiwi tidak berlayar bersama-sama, tempatnya akan digantikan oleh wakilnya yang dikenali sebagai maula kiwi. Jadi kiwi ini adalah saudagar. Boleh paham? Boleh. Kalau tadi hukum Kanun Melaka itu digunakan di darat, tapi Undang-Undang Laut Melaka ini digunakan di laut. Dan yang seterusnya adalah kita ada Undang-Undang Adat, di mana Kesultanan Melayu Melaka itu mereka menggunakan adat Temenggung yang diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan. Dan undang-undang ini berkaitan sistem pemerintahan, pewarisan takhta, perkawinan, dan pewarisan harta dan perundangan. Berkaitan sistem penggantian sultan, takhta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki yang sulung. Jadi dengan undang-undang ini, dia hanya membenarkan anak lelaki sahaja, anak lelaki sultan sahaja yang menjadi penerus kepada sultan, menjadi penerus kepada menjadi penerus kepada sultan. Jadi anak kalau raja ada anak perempuan, dia tidak boleh menjadi sultan. Hanya anak lelaki saja yang layak. Ya? Boleh paham? Ya, kalau kamu sudah paham, kita akan buat satu aktiviti. Belum tu cikgu mau bahagikan kumpulan. Satu orang semua deh. Hah? Satu orang lah sini, ini 4 orang aja. Nanti 5 orang lah terus. Boleh lah. Jadi mau? Ini oke, jangan 4 orang. Ya, tak apalah. Ini satu kumpulan. Oke? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada 5 kumpulan. Jadi cikgu akan aktiviti ini kita panggil sebagai perfect match. Jadi cikgu akan bagi kepingan kertas. Jadi kamu akan dekat ikut dia punya faktor
yang kita belajar tadi lah. Ini dia punya huraian. Ya, boleh paham? Dia punya huraiannya ada yang dalam lengkap. Cikgu sengaja buat macam ini, tapi cikgu mau kamu isi sendiri. Oke? Kamu boleh rujuk buku teks. Sebenarnya apa yang kita belajar tadi, apa yang cikgu terangkan tadi. Ya. Apa? Tidak, ini tak mulai. Kamu bincanglah. Bincangnya sama saya dalam grup. Itu nanti kamu lekat, aku akan kasih lekat ini di papan. Kalau yang ada tempat kosong tuh kamu isi. Oke? Ya, boleh. Ya. Ya, betul. Tempat tadi. Ya, ini pun isi juga. Ini udah, ini tak paham. Kamu lekat ya di mana nanti? Ya, ini. Dong, apa? Ya. Ini pun lekat juga. Ini. Ya.
Hindi boleh. Sudah nanti 4-0. Ya, kamu dulu. Ya, kalau semua sudah melengkapkan dan semua sudah belum. Oke, kita tunggu lagi hari belum. Kalau semua sudah, baru cikgu kita melekat. Ini bapak tulis. Faktor yang hilangan ada 3. Yang pertama kebijikan gajah, kedua sistem pencaksilat, dan yang ketiga sistem perundangan. Jadi berdasarkan kamu punya pelayan yang kedua itu, kedua kamu lekat ikut faktor yang betul. Mana pelayan yang betul untuk kamu punya pelayan ini? Boleh? Kamu baca punya pelajar tuh, kamu rasanya untuk faktor yang mana satu antara 3 faktor tuh. Untuk faktor kebijikan gajah, keadilan atau sistem perundangan. Itu mana-mana kamu ikut ya. Kami sudah. Tapi kan paling gampang ada. Semua sudah? Sudah. Ya, mulai dengan bulan nih, boleh lengkap. Satu-satu, bang satu-satu bulan. Laki Oke, kumpulan seterusnya.
jawaban. Ya, untuk faktor yang pertama, kepemimpinan raja. Peranan raja adalah seperti simbol perpaduan dan kemakmuran. Cek kamu punya buku teks, betul atau tidak? Merupakan ketua angkatan tentara, mengetuai hubungan diplomatik, menyelenggarakan kegiatan ekonomi, ketua agama Islam dan menegakkan keadilan. Betul? Betul. Seterusnya, daulat adalah kuasa dan kewibawaan raja sebagai pemimpin. Rakyat mengakui kedaulatan raja dan memberi taat setia sepenuhnya. Seterusnya, pemerintah Melaka berasal daripada durian keturunan anak Raja Palembang yang dikatakan berasal daripada Susur, Galur, Iskandar, Zulkarnain. Ya, raja mempunyai ciri kepemimpinan seperti adil, berwibawa dan mengambil berat kebajikan rakyat. Alat kebesaran diraja adalah seperti cemooh, nombat, tombak belambu, lembing, dan pending diraja. Raja memerintah mengikut bidang kuasa yang ditetapkan dalam hukum kanun Melaka. Betul, dia dalam kewibawaan. Dia yang kedua, sistem pentadbiran. Sistem pentadbiran CMM berasaskan sistem pembesar 4 tingkatan. Setiap peringkat pentadbiran terdapat pembesar yang dilantik untuk melicinkan pentadbiran. Pandai. Oke, ini dia punya piramid yang tadi. Yang pertama sultan, kedua apa? Sultan. Ada 4. Betul di bawah? Masuk? Salah. 16. Ini kamu tulis 16. Hanya 16. Waktu pembesar 16. Seterusnya yang terakhir pembesar 32. Bukan 16 ya. Pembesar apa tuh? Ber-8. Ini ber-8. Oke, sultan pembesar ber-4, 8, 16, 32. Tugas pembesar menjaga keamanan kawasan, memutus nilai dan hasil lain melalui sistem serah, membekalkan tenaga tentara ketika perang dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem perang. Betul? Pemerintah mengurniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Betul. Kawasan pembesar jajahan atau daerah dikenali sebagai kawasan pemakanan. Kawasan pembesar terempat dikenali sebagai kawasan pegangan. Betul. Jadi ada salah satu berkaitan hak keistimewaan, tanggung jawab raja dan pembesar. Di sini kan di sistem pentadbiran. Oke, maksudnya di sistem perundangan. Oke, sistem perundangan mempunyai 44 pasalnya apa? Undang-undang apa? Hukum
belakang. Yes. Ya, berkaitan dengan sistem pemerintahan, pewarisatan taksya, perkawinan, pewarisan, harta dan perundangan. Itu apa? Undang-undang apa? Adat. Mengandungi tanggung jawab nakoda, anak kapal, tiwi dan syah bandar. Undang-undang laut Melaka. Menerangkan peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara jual beli. Laut. Mempunyai 25 pasal undang-undang laut. Terdapat hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli dan pengeluaran. Berkaitan sistem penggantian sultan, takhta kerajaan diwarisi oleh anak lelaki sulung. Undang-undang adat apa? Temenggung. Ya. Betul. Tapi ada yang beberapa lah yang kurang tepat atau lekat. Jadi saya nampak tadi kamu bekerja sama untuk menyelesaikan tugasan yang saya bagi. Ya, boleh tepuk tangan. Ya, seterusnya kita akan buat. Jadi mau kamu ada bawa buku aktiviti? Oke, hari ini saya mau kamu buat. Lakukan 32. Oke? 32, 52. Ya.
Oke, ada masalah, boleh jawab. Tidak boleh jawab. Kami semangat. Sahabat. Salah sih. Boleh jawab. Sudah. Nanti bulan puasa 5 menit lagi. 5 menit. Tunggu lagi yang lain menu. Sudah semua. Sudah. Alfonso di Ampun dengan bagi saya Sudah semua. Mana? Siapa belajar? Kamu? Saya keluar kerja. Apa?
ada lagi penelitian apa keturunan sebab atau nggak tahu kemudian adalah yang pertama keturunan laka yang benar adalah keturunan sama dan tidak. Belajar sama bukan laka yang betul Oke, semua sudah siap? Ya, wanita bincang. Kalau ada bendera tanda ya sendiri. Ada bendera. Ada. Oke, semua sudah pilih. Oke, soalan 1. Oke, fokus. Apakah alat-alat kebesaran kehutanan kayu Melaka? Mohon. Yang mohon. Lagi? Nobat, betul. Mahkota. Keris. Mahkota, betul. Pendiri raja. Ya, betul. Keris. Pendiri raja, betul. Betul. Ya, boleh. Pembesar berempat. Boleh. Ya, sudah. Oke, soalan yang 2. Apakah hierarki tentang pembesar peribatan dalam kehadiran kehutanan Melayu Melaka? Pembesar Yang berempat. pertama Bintara di atas, termasuk pembesar berempat. Belakang. Pembesar 16. Pembesar 16. Pembesar 32. 32. Oke, betul. Tanda, kau punya jawaban. Boleh, kenapa ada tanda? Oke, yang ketiga ini padankan. Apakah perbedaan undang-undang bertulis kehutanan dari Melaka? Hukum Kami Melaka berkaitan hak keistimewaan, tanggung jawab raja dan pembesar. Doktor mengandungi 44 pasal. Yang ketiga ditulis masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Undang-undang Hukum kanun. Hukum kanun Melaka. Lah, ada fokus. Nanti bercakap. Oke, hukum kanun Melaka. Yang pertama jawabannya berkaitan hak keistimewaan, tanggung jawab raja dan pembesar. Yang kedua mengandungi 44 pasal. Ditulis ke masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Betul. Seterusnya mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat. Oke, undang-undang yang kedua adalah Undang-Undang Laut Melaka berkaitan peraturan laut, tertib berniaga dan tata cara berjual beli. Ditulis ke masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Salah. Coba bertanya. Oke, yang ketiga mengandungi 25 pasal. Ya, yang terakhir melancarkan urusan perdagangan dan adil. Ya, siapa yang betul semua?
bagus. Tangan. Nampaknya kalau kamu betul sama orang saya kamu fokus. Dan yang kedua pembelajaran hari ini. Yeay. Oke, tentunya kita sampai di akhir kita punya pembelajaran. Ya, semua 2 orang belajar, 1 orang perempuan, 1 orang lelaki. Macam biasa kita buat flashing. Apa yang kamu dapat daripada ketemunya pembelajaran hari ini? Faktor kegentangan, kemutanan, Melayu Melaka. Ya, siapa yang boleh diangkat tangan? Boleh berdiri. Siapa? Udah pada dari sana. Ada? Siapa mau? Alika kan? Ya. Boleh. Ya, yang lain senyap. Ya, boleh depan ya. Ya, situ pun boleh. Di belakang tempat duduk sendiri. Pada hari ini saya dapat belajar tentang kepemimpinan raja. Terus sifat-sifat dia dengan dia punya alat-alat yang ada dekat apa? Dekat yang di raja pula. Lepas itu selain itu saya dapat tahu hukum lah, hukum kanun, hukum melawan Melaka dengan hukum adat. Lepas itu Wakil perempuan sudah jawab. Oke, yang paling laki. Ya, yang lain senyap, kan dulu lagi cakap. Belum lagi. Ya, enak dulu. Ya, ini. Apa yang kamu dapat? Apa yang kamu belajar? Saya belajar di sini ya. Apa yang kamu dapat? Yang lainnya. Apa yang kamu belajar? Masih pakai dia tuh cekut nggak dengar. Jangan gitu. Oke, Belajar. Apa lagi?
kamu melangkah. Dua, yang melangkah. Tiga, mudah-mudahan kita apa nih? Ada apa? Ada sama beres. Ya. Jadi dong, terima kasih. Ya, nampaknya kamu semua ya dengan dulu sebuah jelasan. Ya, nampaknya kamu fokus dengan kita punya pembelajaran pada hari ini dan dapat jawab, dapat berpikir dengan baik, dapat berpikir dengan baik, dan kamu dapat ingat apa yang disebut dengan